Allah perintahkan tu apa? Tu buat apa? Gunakan ke mana? Supaya adalah engkau hamba daripada mereka yang mengetahui, yang menghargai, yang membesarkan akan nikmat dan mensyukurkannya nikmat. Jadi orang-orang yang menggunakan nikmat tangan dan nikmat kaki kepada perkara yang baik-baik, perkara taat, perkara yang soleh, sesungguhnya mereka adalah hamba yang mengetahui qadar nikmat, nilai nikmat. Itu tanda dia membesarkan nikmat Allah. Dia tak kotorkan, dia tidak mengotorkan nikmat Allah tadi dengan perkara dosa ataupun maksiat. Ibaratnya begini, ibaratnya gini, orang bagi kita sesuatu yang bernilai. Katalah orang bagi duit lah kat kita, dia bagi kita duit RM100. Lalu kita ambil duit tadi, kita humbankan dalam tangki najis. Contoh, kita ambil duit tadi, kita humbankan dalam tangki najis. Maknanya kita tidak tahu menilai. Kita tak tahu nak meletakkan nilai duit yang RM100 tadi, yang dihadiahkan ataupun yang diberi oleh sahabat kita. Kita ambil lalu kita buang dalam tangki najis, ataupun kita koyak-koyakkan depan mata dia. Jadi kita adalah orang yang tidak tahu menilai sesuatu. Samalah ertinya Allah memberi kepada kita tangan dan kaki yang sangat berharga, yang tak boleh nak dibeli. Tiba-tiba kita mengkotorkan tangan dan kaki tadi. Kita menggunakan tangan dan kaki kita membuat benda kotor, membuat benda keji. Maka di situ kita adalah hamba yang tidak tahu harga dan nilai nikmat yang diberi oleh Allah. Kita tak tahu nilai. Allah bagi tangan kaki supaya buat benda baik-baik, buat benda yang mulia-mulia, padan patut dengan harga nikmat tadi. Tangan kita ni berharga. Kalau orang potong tangan, kena potong tangan, tudung tangan, mana boleh ganti dengan tangan yang serupa dengan tangan yang dijadikan oleh Allah. Tangan robot sekalipun, dia tak ada deria rasa macam tangan kita ni. Kalau panas rasa panas, kalau sejuk rasa sejuk. Nampak tak ada? Tak sama. Maknanya nikmat tangan dan kaki yang Allah bagi tak boleh nak diletakkan harganya, kerana terlalu mahal, terlalu bernilai. Maka sayugianya bagi orang yang waras dan berakal, dia akan dapat mengetahui dan meletakkan, menggunakan benda yang mahal ni tadi kepada benda yang mulia-mulia. Nak menunjukkan benda itu mulia, maka digunakan kepada benda yang mulia. Jangan digunakan kepada benda yang kotor. Mana yang dimaksudkan benda mulia tadi? Benda taat. Jadi bila kita ada tangan, bila ada kaki, kita gunakan nikmat tangan dan kaki ni, contoh memegang Quran. Maknanya kita telah menggunakan tangan tadi membuat benda yang mulia, memegang Quran, memegang kitab-kitab syarak, memberi bantuan, memberi pertolongan, memudahkan urusan sesama manusia. Jadi kita adalah merupakan orang yang mengetahui akan nilai nikmat yang diberi oleh Allah dan mensyukurkannya. Itulah yang dipanggil orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur makna orang yang berterima kasih kepada Allah di atas nikmat yang diberi oleh Allah. Kita ada tangan, Allah bagi kita tangan, ada jari, kita gunakan jari kita untuk menulis yang baik-baik. Maka di situ orang yang suka menulis benda yang baik-baik, ilmu yang bermanfaat, bukan perkataan yang jahat-jahat, yang haram, mereka adalah orang yang mengetahui nilai nikmat jari yang diberi oleh Allah, nilai gerak-geri yang diberi oleh Allah. Mereka adalah orang yang tahu meletakkan sesuatu nikmat kepada tempat yang betul.
Tetapi sebaliknya, kalau kita menggunakan tangan kita, jari kita ni menulis benda-benda yang Allah haramkan, sesungguhnya kita adalah hamba yang tidak tahu nilai nikmat yang diberi oleh Allah. Kita anggap benda tu benda murah, kita anggap benda tu benda kotor. Sebab tu kita kotorkan. Sebab kita tak tahu benda ni mahal, tapi kita gunakan buat benda kotor. Maksudnya kita tak tahu nilai. Dan mensyukurkannya, jadilah dia orang yang bersyukur. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau, kerana syukur itu pengikat bagi nikmat. Syukur tadi, faham syukur ni makna bukan kita memuji, alhamdulillah, terima kasih ya Allah sihat, terima kasih ya Allah ada tangan kaki, itu memuji, itu puji, belum syukur. Syukur ni gunakan kepada benda baik. Contoh sekarang ni, alhamdulillah Allah memilih kita dengan diberi taufik, dapat kita gunakan pelbagai jenis nikmat yang ada pada tangan kita, pada tubuh badan kita sekarang, dan yang ada di luar ni, kepada perkara yang disuruh oleh Allah. Kita bersyukur dengan nikmat udara, kita bersyukur dengan nikmat cahaya, kita bersyukur dengan nikmat kesihatan, kita bersyukur dengan nikmat pendengaran, kita bersyukur dengan nikmat pandangan dan sebagainya. Nampak tak? Apabila seseorang hamba tadi melakukan ketaatan kepada Allah, sesungguhnya dia telah mensyukuri pelbagai jenis nikmat yang diberi oleh Allah. Kita tak perasan ni. Sekarang ni sihat kita gunakan ke mana? Untuk ngaji. Telinga kita sekarang gunakan untuk mana? Dengar ilmu. Mata kita mana? Tengok kita. Mata kita mana? Tengok jalan nak pergi surau. Akal kita mana? Sedang fikir tentang ilmu akhirat. Itu namanya bersyukur. Alhamdulillah, ini taufik daripada Allah, bukan sebab kehebatan kita. Ini taufik, pertolongan Allah. Alhamdulillah. Jadi barang siapa yang bersyukur, maka nikmat itu insya-Allah akan dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Kerana syukur itu pengikat ataupun penambat bagi nikmat. Allah akan kekalkan nikmat itu insya-Allah. InsyaAllah kalau kita gunakan kesihatan kita contohnya sekarang, dan apa yang ada ni, kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam ibadah, insyaAllah Allah akan mengekalkan nikmat tu. Nanti Allah akan pilih kita lagi. Allah akan dudukkan kita lagi dalam majlis ilmu. Kalau kita ada harta, kita gunakan kepada benda yang halal, tolong orang, bantu orang, Allah akan kekalkan nikmat tu insya-Allah. Dan sebab bertambah, dan sebab bagi bertambahnya nikmat, dengan sebab syukur nikmat itu akan dikekalkan oleh Allah. Dengan asbab syukur Allah akan tambahkan lagi nikmat itu. Tambah tu menambahkan keberkahannya, menambahkan jumlahnya, ataupun menambah ni dengan makna Allah bagi nikmat yang lebih baik. Kita tak banyak duit, kita ada sikit je duit, tapi kita suka tolong orang, Allah tambah nikmat. Tapi jangan kita faham Allah akan tambah nikmat duit tu. Allah tambah nikmat sihat, Allah tambah nikmat kebahagiaan dalam rumah tangga, Allah tambahkan nikmat keselamatan contohnya. Allah datangkan kepada kita kawan-kawan yang baik-baik. Itu nikmat. Kawan nikmat. Jadi jangan kita faham bila kata Allah tambah nikmat, kita faham nikmat tu. Kalau duit hari ni kita gunakan duit kita untuk beli barang yang halal, beli barang yang baik, kita faham Allah akan tambah duit aku. Daripada RM50 akan jadi 100. Bukan, jangan faham macam tu. Lama kan kita dah sedekah tak tambah pun duit. Banyak tu je gaji. Allah tambah kod lain. Kadang-kadang Allah tolong kita, dia boleh beribadat daripada pagi sampai ke malam. Allah kawal dia sehingga dia boleh buat benda taat daripada pagi sampai malam. Itu pertolongan Allah, nikmat, taufik. Taufik ni bantuan Allah untuk hamba melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat dan membuat benda baik. Daripada pagi sampai ke malam dia tak buat benda maksiat. Matanya selamat tengok benda haram, telinganya selamat dijaga oleh Allah daripada mendengar perkataan yang haram, lidahnya bercakap yang baik-baik hari itu, kaki tangan dia melangkah ataupun berusaha membuat benda yang baik-baik, dalam hatinya tak ada timbul penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, ujub, riak, takabur dan sebagainya. Itu kawalan daripada Allah, itu taufik daripada Allah, itu nikmat daripada Allah. Jadi jangan kita faham bila bersyukur Allah akan tambah nikmat, bukan bermaksud nikmat itu
Allah tambah kod lain. Allah tambah kod lain. Dan jangan engkau palingkan, jangan engkau gunakan, paling dengan makna guna, dan jangan engkau hamba Allah, sama ada laki-laki ataupun perempuan, jangan engkau palingkan. Jangan di sini tegah haram. Jangan di sini dengan mana tegahan haram. Perkataan jangan ni kadang-kadang orang panggil apa? Nahi, larangan. Larangan ni ada dua, satu larangan haram, satu larangan makruh. Jadi di sini jangan dengan mana haram. Dan jangan engkau hamba Allah palingkan, gunakan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat. Gerak diam kita nikmat tak? Gerak diam ni kita tak perasan dia nikmat kan? Kita tak perasan tu nikmat Tuhan. Kita boleh bergerak, kita boleh diam. Kita ingat benda tu entah apa-apa kan? Tak terfikir pun nikmat. Kita ingat nikmat ni tangan, kaki. Gerak diam kita juga ni. Cuba kita diam, tak boleh bergerak. Baru kita tahu. Atau bergerak tak boleh diam. Macam mana tu? Macam mana nak tidur? Bergerak aja, tak boleh diam. Nampak tak? Jadi bergerak kita dan diam kita ni anugerah Allah. Oleh kerana nikmat gerak dan diam itu daripada Allah, maka jangan digunakan gerak dan diam yang ada pada kita itu kepada maksiat. Jangan. Kalau kita bergerak untuk melakukan maksiat, kita telah kufur nikmat gerak. Kalau kita diam dan diam kita itu dengan makna kita diam untuk melakukan maksiat, maka kita tidak bersyukur dengan nikmat diam. Duk diam. Mak ayah dipanggil 2, 3, 4 kali, diam. Kufur nikmat tu. Wajib jawablah mak ayah panggil. Suami panggil, wajib jawab. Tidak panggil, diam. Kufur nikmat bertutur. Allah. Supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Supaya kita ataupun hamba tadi tidak termasuk di dalam kumpulan orang yang kufur nikmat. Kafir nikmat, kufur nikmat. Apa maksud kufur nikmat? Adakah orang yang salah guna tu jadi kufur murtad, riddah dah? Bukan. Kufur ni maknanya salah guna nikmat, tidak amanah dengan nikmat yang Allah bagi. Allah bagi kita lidah ni amanah Allah, supaya gunakan lidah cakap benda yang memberi manfaat, mendamaikan manusia, menghilangkan masalah manusia, menyelesaikan masalah manusia, ataupun berkongsi ilmu yang bermanfaat. Itu fungsi lidah. Tiba-tiba kita gunakan lidah kita bercakap benda yang dilarang oleh Allah, yang memberi mudarat kepada orang lain, sesungguhnya kita telah kufur nikmat lidah yang diberi oleh Allah. Kita tidak amanah dengan lidah tadi. Kita tak jaga lidah kita, tak amanah, salah guna. Allah bagi lidah suruh cakap yang baik-baik, kita cakap yang jahat-jahat. Jadi kita tidak amanah. Sebab itu maksud amanah, kalau kita mengaji tauhid, sifat amanah Rasul kan, Rasul bersifat dengan amanah. Apa maksud Rasul bersifat dengan amanah? Kepercayaan, dengan makna para Rasul tidak melaksanakan, tidak membuat perkara yang haram sama sekali. Itu maksud amanahnya Rasul. Rasul bersifat dengan amanah. Amanah dengan makna tidak melakukan kedosaan, kemaksiatan zahir maupun batin. Itu maksud amanah Rasul. Jadi kita tengok daripada definisi itu, amanah itu dengan makna kepercayaan, dengan makna tidak menyalahgunakan nikmat Allah kepada benda haram. Cuba kita tengok diri kita, betapa banyak nikmat Allah yang kita telah kufurkan. Kita bukan hamba yang amanah. Kita bukan beramanah. Kita banyak salah guna nikmat Allah.
Kita bukan amanah, kita bukan hamba yang kepercayaan. Ada tempat-tempat je kita bersyukur, banyak yang kita tak bersyukur. Nikmat hati, hati nikmat. Hati ni Allah jadikan supaya menyimpan akhirat, menyimpan agama, menyimpan Allah. Tapi kita simpankan hati kita dengan keduniaan. Kita kufur nikmat hati yang diberi oleh Allah. Allah jadikan hati ini supaya dia letakkan Allah semata-mata dalam hati kita, dan perkara yang bersangkut paut dengan ibadah kepada Allah. Tiba-tiba kita simpankan dalam hati kita, kasihkan kebanggaan, kasihkan penghormatan, kasihkan puji-pujian, mengharap-harapkan benda-benda yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Malah hati kita risau tentang benda-benda yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Jadi kita kufur nikmat hati yang diberi oleh Allah. Kufur, salah guna. Allah jadikan hati ni untuk simpan benda yang baik-baik. Hati ni ibaratnya seperti bekas. Hati ni ibaratnya seperti bekas yang nak diisikan di dalamnya benda-benda yang mulia-mulia, iaitu akhirat, iaitu ibadah hati kita ni. Sebab tu dalam ilmu tasawuf yang kita ngaji ni, ilmu yang nak mengajak kita membersihkan bekas tadi, iaitu hati, supaya hati kita ni bekas tadi jadi bersih. Bekas ni tadi jadi bersih. Hati kita ni bekas. Kita tengok kalau benda mahal-mahal, kalau jam tangan mahal-mahal, intan berlian, macam mana bekas dia? Adakah diisi dalam tempurung aja? Cincin harganya 2 juta, letak dalam tempurung kelapa tak kena. Ataupun letak dalam tin sardin je, mana boleh. Dia punya bekas tu pun mahal dah. Bekas dia tu mahal dah. Kerana apa? Nak kasih muafakat dengan benda yang nak disimpan dalam tu. Kalau bekas dia ni kotor, dia akan menjatuhkan martabat yang ada di dalam tu. Sebab tu hati kita ni kena wajib dibersihkan dari sebarang jenis penyakit. Maka perlu, bahkan wajib bagi diri kita mengenal penyakit-penyakit tadi. Apakah penyakit-penyakit yang mengotorkan hati kita? Jadi nak tahu, inilah dalam kitab ni lah. Sebab tu nama kitab ni Penawar Bagi Hati. Dia nak menceritakan tentang kelakuan hati kita. Hati kita ni dia ada kelakuan, macam kelakuan zahir kita ni. Kan kelakuan kita kadang-kadang ada jenis manusia dia jenis tergopoh gapah kelakuan dia. Tergopoh gapah, kalut macam-macam lagi. Ada orang yang tenang aja dia. Hati pun macam tu. Ada hati yang kalut, hati yang risau tak tentu pasal, serabut tak tentu pasal, tapi ada hati yang tenang. Jadi dalam kitab ni nak ajar kita supaya membersihkan hati daripada benda-benda yang kotor. Kerana hati ni nak disimpan benda yang mulia. Mengingati Allah nak simpan dalam hati. Ilmu yang bermanfaat nak simpan dalam hati. Sifat sabar, sifat tawakal, sifat syukur, sifat merendah diri, ikhlas, semua nak diletakkan dalam hati ni. Sebab tu jangan dikotorkan hati ni. Kerana sebersih apapun benda yang datang, kalau bekas yang menunggu tadi kotor, dia akan mengotorkan benda yang datang tadi. Kalau gelas tadi kotor, kita minum air coklat ke contohnya, air Milo, habis minum kita tak basuh. Kemudian kawan kita tuangkan air mineral di dalamnya, air zam-zam di dalam gelas dia tadi, apa jadi? Adakah air zam-zam tu akan tetap jernih? Tak. Adakah air mineral tadi akan jadi jernih? Tak. Dia akan jadi kelabu. Kerana terkesan dengan bekas yang kotor. Macam itulah hati kita. Sebab tu kalau kita belajar ilmu-ilmu agama, kita belajar ilmu yang baik-baik, ilmu yang bermanfaat, tapi hati kita tak bersih kan, dia takkan jadi. Kita takkan dapat menikmati manfaat ilmu tu. Kerana dia dah masuk dalam hati kita, dia dah tak jadi ori lagi dah. Dia dah berubah. Dah mutaghayyirah dah. Kalau air tadi tu dah tak jadi air mutlak dah. Dia dah jadi air mutaghayyirah, air yang dah berubah. Dia dah jadi air mutaghayyirah, air berubah dah. Dia tak panggil air mineral asli dah. Dia tak panggil air zam-zam asli dah. Dia dah berubah dengan sebab benda bekas yang menanti tadi kotor.
Macam itulah hati kita ni. Belajarlah ilmu yang bermanfaat, dengarlah nasihat yang baik-baik, tapi kalau hati kita tak dibersihkan, dia takkan dapat manfaat. Sebab tu banyak ilmu-ilmu manfaat yang kita dah dengar, dah faham tak faham, tahu tak mengumpat itu merugikan, tahu tak dengki itu menghapuskan segala pahala kebajikan yang kita dah buat berpuluh tahun, tahu, tapi tak dapat nak ambil manfaat. Masih kita berdengki macam biasa, tapi bab dengki ni tak tahu berapa kali kita dengar dah. Bab mengumpat ni tak tahu berapa banyak kali kita dah dengar dah. Tapi kenapa kita tak dapat nak mengamalkannya lagi? Kerana dia masuk dalam hati yang kotor tadi. Dengan sebab itu, bertaubat itu hukumnya wajib. Taubat itu hukumnya wajib. Kerana dengan taubat tadi nak membersihkan hati tadi, supaya benda yang suci masuk pun jadi suci, yang bersih masuk dia tetap bersih. Tapi kalau yang menanti tadi hati kita kotor, tu payah sikit lah, dia tak akan ada kesan. Jadi bertaubat tu tadi, sebab tu bertaubat tu hukumnya wajib. Bertaubat dengan mana? Taubat nasuhah. Taubat nasuhah ni akan membersihkan hati dia. Hatinya akan jadi fitrah, hatinya akan jadi kembali seperti asal. Bila dia bertaubat, hatinya akan jadi hidup, hatinya akan jadi sensitif dengan benda tak baik. Kenapa? Ada ketika bila kita membuat benda yang dibenci oleh Allah, kita tak ada rasa berdosa, kita tak ada rasa bersalah. Kerana hati kita tu dah jadi lumpuh. Hati kita tu dah jadi lumpuh, dah tak ada rasa. Dah jadi kebas, hati kita tu dah jadi kebas dengan sebab dah diselaputi dengan dosa. Dia dah tak ada rasa dah. Sebab tu kalau kita mengumpat, kita tak rasa bersalah langsung. Kita tak rasa rugi, kita tak berasa rugi dengan maknanya pahala-pahala amal kebajikan kita itu dengan serta-merta dipindahkan kepada orang yang kita umpat. Sedangkan kita bersusah payah nak melakukan amal ibadah, tiba-tiba dengan mengumpat tadi dipindahkan segala pahala amal ibadat tanpa bersusah pun. Tanpa orang tu tidak bersusah berqiyamul lail, mengaji, mengajar, sembahyang, tapi dia dapat pahala-pahala itu semua. Pahala umrah, pahala haji, pahala wakaf, semua dia dapat. Sebab apa? Yang mengumpat tadi adalah orang yang dah banyak melakukan amal ibadah. Ini bukan cerita dongeng. Nabi yang mengkhabarkan, orang yang mengumpat, pahala kebajikannya akan dipindahkan kepada orang yang kita umpat. Tapi orang yang hatinya tidak sensitif, dia tak ada rasa rugi, dia tak rasa penat nak beribadat tadi. Dia merasakan pahala ni macam mudah nak dapat, padahal sangat payah, sangat sukar nak menghasilkan walau satu pahala. Walaupun satu pahala, kalau tidak ada dengan ilmu, dengan mujahadah, kita tak akan dapat walau satu pahala. Sebaliknya kalau hatinya bersih, dia buat dosa kecil pun dia akan rasa sangat-sangat bersalah dengan Allah. Tapi kalau hati kita dah tenat, buat dosa besar pun tak jadi masalah, bahkan kita akan bangga dengan dosa besar yang kita buat. Wal-iyazabillah min zalik. Maka hati ni cepat kena rawat balik. Jangan mati membawa hati yang mati tadi. Jangan sampai mati kita dibungkus, kita dikafankan dengan hati yang mati tadi. Sebab tu dalam agama disuruh kita bertaubat, bersihkan balik. Maka kata ulama, tanda-tanda orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah, cukup syarat dan rukun taubat, dia akan rasa takut nak ulang dosa dia. Bila datang dalam hatinya keinginan nak buat balik benda tu, dia jadi takut. Dia jadi risau, dia jadi bimbang. Dia akan sentiasa hati-hati dan waspada. Sebab apa? Hati dah bersih, dah sensitif. Hati dia dah sensitif balik. Dah sensitif dengan benda kotor, dah sensitif dengan benda jijik. Tapi kalau hati dah sangat tenat tadi, tak ada sensitif. Buatlah. Bahkan kita tengok sekarang ni dalam media mana-mana, orang bangga dengan dosa besar. Dia buat dosa besar dan dipamerkan kepada orang lain, menunjuk-nunjuk dosa besar ni. Na'udzubillah min zalik. Kalau tak dirawat, na'udzubillah. Kalau tak dirawat, na'udzubillah, kita akan bertemu dengan azab siksaan nanti di hari kiamat. Maka bertaubat kepada Allah itu membersihkan hati.
Taubat itu ada syarat dan ada rukun. Dalam kitab ni insya-Allah rasanya belum sampai lagi bab taubat. Dia ada syarat rukun. Apa perbezaan taubat dengan sembahyang sunat taubat? Sembahyang sunat taubat hukumnya sunat. Bertaubat hukumnya wajib. Kalau kita tak solat sunat taubat tidak dosa. Tapi kalau kita tidak bertaubat berdosa. Tu beza. Sebab taubat ni dia bukan amalan anggota, bukan kena qiyam, kena rukuk, kena sujud dah. Bukan kena ada wuduk, bukan kena ngadap kiblat dah. Taubat tu ibadat hati. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah permudahkan mereka untuk menyucikan hatinya, dirinya daripada dosa. Cukup dengan amalan hati dia. Apabila ada syarat dan rukun-rukun yang tertentu dalam hatinya, niat yang betul, mana Allah gugurkan segala dosa-dosa dia. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Allah nak mudahkan kita. Allah tak nak kita mati bawa doa, lalu Allah mempermudahkan syariat bertaubat tadi tu. Sehingga kita sambil bawa motor pun boleh taubat. Bawa kereta kenderaan pun kita boleh taubat. Waktu kita jalan kaki pun boleh bertaubat. Waktu kita dah terbaring atas katil hospital contohnya pun boleh lagi bertaubat. Sebab taubat ni bukan syarat, bukan merupakan perbuatan anggota, tetapi taubat itu perbuatan hati. Apa dia syarat taubat? Apa rukun taubat? Ngaji bab taubat. Nanti sampai bab dia. Azam nak mengaji, azam nak belajar. Insya-Allah. Kalau tak tahu nanti kita rugi ya. Kita rugi ya kalau kita tak tahu taubat. Kita bertaubat tapi tak cukup syarat rukun. Rugi ya kita. Kita ingatkan dosa kita dah diampunkan oleh Allah. Rupanya taubat kita tak diterima oleh Allah. Kenapa tak diterima? Tak cukup syarat. Macam solat, rukun ada 13. Kita tak sedar yang kita buat solat kita hari-hari, kita buat 12 rukun je. Satu rukun kita tak perasan, kita tak buat. Itulah menjadi asbab solat kita tak sempurna, Allah tak terima. Sebab tak cukup rukun. Taubat pun ada rukun. Kalau tak cukup rukun taubat, Allah tak terima. Dosanya tak akan dibersihkan oleh Allah. Walaupun air matanya menangis, walaupun matanya menangis, keluar air mata darah sekalipun, tapi rupa-rupa dalam hatinya tidak ada penyesalan, dalam hatinya tidak ada maknanya tidak memutuskan dirinya dengan maksiat tadi. Bahkan dalam hatinya masih lagi ada keinginan nanti ada masa akan datang nak ulang balik. Maknanya dia tak tinggalkan sepenuh hati. Dia masih sayang lagi dengan maksiat tadi. Tak cukup syarat taubat. Walaupun dia menangis air mata darah sekalipun. Jadi bukan senang nak taubat ni. Payah. Imam Ghazali kata aqabatut taubat, gunung taubat. Sebab apa pula diibaratkan taubat tu seperti gunung? Kerana payah. Nak taubat ni payah. Datang bisikan. Tu tak cerita bisikan yang datang lagi. Syaitan, iblis, dia bijak dalam menipu. Dia bijak dalam nak psycho kita supaya kita jangan melakukan ibadah. Tak payahlah. Kau muda-muda lagi nak taubat nasuha, belum puas lagi. Nanti dulu Nanti kan kau taubat, minggu depan kau buat balik. Baik, tak payah kata dia. Kita pun tak ya juga aku pun rasa macam cadang-cadang nak taubat sebulan je. Taknya jadi kan, habislah. Besok nak taubat dia datang bisik lagi. Kita tak ada ilmu. Sedangkan dalam kitab dia dah bagi tahu macam mana kita nak menyelamatkan diri, nak melepaskan diri daripada bisikan yang macam tu. Macam mana kita nak menyelamatkan diri daripada terpedaya dengan bisikan yang konon-kononnya macam logik tadi tu. Supaya kita dapat bertaubat juga kok mana pun walau datang bisikan tadi. Imam Ghazali ada ajar dah. Siap ada dah. Tu untung kalau kita belajar. Kita boleh tahu permainan syaitan bagaimana, tipu daya syaitan bagaimana. Imam Ghazali kata, macam mana kita nak berperang dengan syaitan? Di antara cara nak berperang dengan syaitan, selain daripada kita selalu minta berlindung dengan Allah, kita mesti tahu cara dia mempermainkan kita. Kita kena belajar taktik dan teknik dia menipu supaya kita waspada. Dan ulama membuat perumpamaan syaitan ni, iblis ni, dia macam pencuri. Pencuri kalau dia nak pergi merompak, katalah dia nak pergi merompak lah ni, tiba-tiba perancangan dia nak merompak tadi telah diketahui oleh tuan rumah.
Ada kawan dia dah bagi tahu, malam ni jangan datang, tuan rumah tahu lah. Siap dah apa benda semua, dia dah siap. Kalau kau pergi malam ni kan, habislah kau. Jadi tak dia merompak? Tak jadi. Sebab apa dia tak jadi? Sebab dia dah tahu yang tuan rumah dah tahu taktik dan teknik dia. Syaitan pun demikian. Sebaliknya, kalau syaitan tu tadi, kalau pencuri itu tadi, dia mengetahui bahawasanya tuan rumah memang tak tahu dia punya perancangan, dia akan pergi merompak malam tu. Tapi kalau perompak yang dah tahu perancangannya telah dibocorkan, dia tak akan jadi merompak. Syaitan pun begitu. Kalau syaitan tu mengetahui tuan empunya badan telah tahu, telah mahir dengan selok belok permainan dia, dia tak akan ganggu. Dia ganggu tapi tak bersungguh, seperti mana dia mengganggu orang yang tidak tahu. Sebab orang yang tak tahu ni maknanya ada peluang cerah untuk mengikut. Orang yang tahu dia akan berlawan, berperang. Ini bisikan syaitan ni, ini nak merosakkan ibadah ni, ini nak menghalang aku daripada taubat ni. Bagaimana jalan pintasnya? Begini jalan pintasnya, ulama bagi tahu dah. Maka hasil taubatnya, walaupun datang macam-macam bisikan yang konon-kononnya logik. Itu untung belajar. Untung kita ngaji. Biarlah tak nak taubat sekarang pun. Biarlah tak nak taubat sekarang ni pun. Contohlah belum puas lagi Bukan nak kata, bukan nak suruh jangan taubat. Taubat ni wajib, bukan saya yang suruh, Allah yang suruh. Wajib bertaubat setiap kali melakukan dosa dan maksiat. Tapi kita berasa belum lagi kot nak taubat kot, belum lagi kot. Rasa macam sihat lagi, muda lagi, lambat mati. Dulu arwah nenek 80 umur, aku baru 40, mana ada 40 tahun lagi ni Chan ni. Relax dulu kan. Tak apa, belajar dulu. Kod-kod nanti waktu perlu nak pakai, kita dah ada ilmu. Waktu nak pakai besok kita dah ada, taubat dah belajar dulu. Taubat syaratnya begini, rukunnya begini, niatnya begini, azamnya begini. Bukan bermaksud besok bila nak taubat waktu tu baru nak cari kitab penawar bagi hati nak buka besok berapa taubat. Taknya jadi. Jadi ilmu ni kena belajar. Walaupun tak beramal lagi, belajar dulu supaya kita faham. Contoh macam sekarang, kita sihat, kita tak sakit, tangan kita tak ada berdung dan sebagainya, tapi belajar bab solat, cara macam mana kalau cedera, taruh cadang. Andai kata kita duduk dalam situasi itu nanti akan datang, tahu dah cara nak buat macam mana. Tak payah nak tanya-tanya, nak whatsapp, ustaz macam mana ustaz saya baru lepas kemalangan ni, berbedung satu badan ni, macam mana nak semayang? Waktu tu baru nak tanya. Belajar sebelum benda tu berlaku. Tu ilmu fiqh contohnya. Kata Tok Guru, ilmu fiqh ni ilmu perumpamaan dibuat seperti mendirikan kedai kopi di atas puncak bukit. Hanya orang yang lalu situ je nak minum, orang lain tak minum situ. Buat kedai atas puncak bukit, siapa nak pergi minum kecuali orang yang kita belajar bab sakit tadi tu, sembahyang waktu sakit. Orang yang sakit lah akan beramal, orang yang sihat tak beramal. Kita ni tak beramal lagi, cara sembahyang waktu sakit. Tapi bila kita dah ada ilmu, bila kita ditimpa sakit besok, tahu dah nak beribadat macam mana. Terus betul ibadat dia. Itu ibaratnya. Walaupun kita tak puas lagi dengan dosa maksiat, kononnya, contohnya, wajib juga belajar bab taubat ni. Taruh cadang, kod-kod, manalah tahu 2-3 hari akan datang Allah bagi taufik nak bertaubat, tahu dah cara dia. Belajar menuntut ilmu ni untuk semua, bukan untuk orang baik, untuk semua, untuk hamba Allah semua. Maka sebab mana tadi berkekalan nikmat itu, dan jangan engkau palingkan segala gerak diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir dengan nikmat, artinya tiada syukur akan dia. Maka sebab bagi ditinggalkan ataupun ditanggalkan nikmat itu, kenapa Allah Ta'ala akan cabut balik nikmat tu? Kenapa Allah akan ambil balik nikmat tu? Kerana kita tidak berterima kasih dengan Allah. Kita tak berterima kasih dengan Allah. Allah bagi kita tangan kaki, kita salah guna. Allah bagi kita nikmat harta kekayaan, kita joli, kita enjoy, buat benda haram, berjudi. Tu yang kadang-kadang berlaku musibah. Harta kena curi, kena rompak, muflis. Tu semua ada cerita, semua ada hikmah. Allah nak tegur kita. Barangkali ada nikmat-nikmat tu kita salah
salah guna. Selama ni Allah bagi sihat, kita tak bersyukur. Allah bagi kita sihat, kita tak nak solat. Allah bagi kita solat, Allah bagi kita tubuh badan yang baik, kita dedahkan aurat. Tak bersyukur. Lalu Allah timpakan musibah. Supaya kita sedar. Kenapa? Rupa-rupanya ini di antara kafarah dosa-dosa aku kerana aku tak bersyukur dengan nikmat sihat. Sekarang sakit dah. Dan kadang-kadang Allah memberi musibah tu kerana semata-mata nak naikkan darjat dia, bukan nak mengkafarahkan dosa dia. Dia ada dua. Bala yang Allah turunkan pada kita ni ada dua sebab. Ada kala sebab Allah nak cuci dosa, dan ada kala Allah nak naikkan darjat. Dia tak ada buat dosa maksiat, tapi Allah uji dia dengan ujian yang berat-berat, semata-mata Allah nak naikkan pangkatnya di sisi Allah apabila dia sabar, redha dan bersangka baik dengan Allah terhadap ujian yang dia dapat. Naik darjat. Dan ada kala Allah bagi dia musibah kerana Allah nak cuci dosa dia. Bila dia sakit, dia sabar, dia redha, sangka baik dengan Allah, Allah hapuskan dosa-dosa dia. Itu hikmah dia. Dan sebab bagi ditinggalkan nikmat itu, dan sebab bagi diseksa dan yang bersangatan pada hari, mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu, dan segala tangan mereka itu, dan segala kaki mereka itu, dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan dia di dalam dunia daripada segala kejahatan. Siapa saksi dia? Dosa dan maksiat yang kita buat ni, saksinya anggota kita sendiri, bukan orang lain. Kita ni waktu kita buat dosa maksiat, kita bawa saksi sekali. Perasan tak? Kalau pencuri, dia nak pergi mencuri, bawa saksi sekali. Kameraman, wartawan, ibaratnya macam tu. Cerdik tak pencuri tu? Cerdik tak pencuri tu? Dia nak pergi mencuri, dia bawa kameraman, wartawan, pemberita, dia bawa sekali. Cerdik tak? Tak cerdik. Jadi kita yang buat dosa maksiat ni orang tak cerdik. Kita memang tak cerdik, kita kena ngaku je kita tak cerdik. Kita buat dosa sedangkan kita bawa saksi. Kita buat maksiat kita disaksikan oleh kulit-kulit kita, bulu-bulu rama kita, mata kita, telinga kita. Sebab tu nanti di hari kiamat Allah akan mengizinkan benda-benda ni semua bercakap menjadi saksi. Ada tak kita bila nak buat dosa maksiat, kita cabutkan kita punya kulit kita, tinggal kat rumah? Jaket kulit bolehlah kita tinggalkan, kulit kita bawa sekali. Jadi kita kena ingat waktu sambil-sambil kita buat dosa maksiat, kita kena ingat kita sedang bawa saksi Allah. InsyaAllah akan rasa takut nak buat. Mikir banyak kali. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah memberi kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.